Ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kami akan membentangkan berkaitan dengan tugasan 3, iaitu pembentangan untuk subjek akhlak. Okey, baiklah. Okey. Untuk tajuk-tajuk yang kami pilih ini adalah berkaitan dengan isu-isu semasa keruntuhan akhlak remaja. Okey. Kumpulan kami terdiri dari 3 orang, iaitu saya Muhammad Zul Fadli Ramli, dan akan diikuti oleh Muhammad Fadil Ma'alim dan juga diakhiri oleh Afiq Azim Ramli. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, kami akan bincangkan berkaitan dengan isu-isu keruntuhan akhlak, iaitu saya akan mengupas berkaitan dengan gangsterism, dan Fatih akan membentangkan seks cyber, dan diakhiri dengan Sumber Mahram oleh Afiq Azim. Okey, kami akan penjelaskan apa itu punca masalah isu tersebut, kesan isu tersebut, dan juga kaedah peruntukan akhlak menurut Rasulullah SAW. Okey. Okey, untuk isu yang pertama iaitu isu gangsterism. Okey. Apa itu gangsterism? Gangsterism merupakan satu aktiviti yang bersifat jenayah atau sosial yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan. Mereka ini sanggup melakukan sesuatu tindakan yang salah di sisi undang-undang demi mencapai kepuasan dan matlamat bagi dirinya. Kemunculan masalah gangsterism ini berlaku di peringkat sekolah dan akan menyebabkan pelajar mudah terbabit dalam kegiatan lain seperti peras ukun, ketagihan rokok atau dadah, ponti kelas, vandalisme dan pergaduhan kongsi gelap dan sebagainya. Okey, kali kita tengok dari aspek gangsterism itu sendiri. Okey, kalau geng itu dah merujuk kepada kumpulan. Okey, jadi isu ini lebih kepada melibatkan kumpulan. Okey, secara tidak langsung, pelaku-pelaku ini melakukan aktiviti jenayah ataupun aktiviti yang melanggar undang-undang bagi kepuasan diri mereka. Mungkin mereka memeras buku, ponti sekolah itu menyebabkan mereka suka buat benda itu. Okey. Okey, ini salah satu kes yang kami ambil daripada berita harian yang menunjukkan kes buli di sekolah. Okey, kes ini melibatkan pelajar dari usia 14 tahun sehingga 16 tahun, yang mana mereka ini memukul seorang pelajar secara beramai-ramai. Okey, jadi kita tengok sendiri di peringkat sekolah lagi sudah terjadinya amalan ataupun isu gangsterism ini. Jadi tidak bolehlah masyarakat sekarang ramai terdedah dengan isu gangsterism ini. Okey. Okey, di sini kami highlightkan 3 punca utama masalah gangsterism ini. Yang pertama adalah institusi kekeluargaan. Okey, institusi kekeluargaan. Okey, apabila bercakap dengan institusi kekeluargaan, ianya jelas melibatkan tentang ibu bapa, adik-beradik dan juga adik-beradik yang lain dan juga saudara-saudara mereka lah. Okey, jadi kat sini saya highlightkan kita dengan ibu bapa. Okey, kalau kita tengok ibu bapa sekarang ni lebih bersifat mengejar materialistik ataupun harta. Jadi mereka ini kurang berada di rumah. Jadinya keprihatinan mereka terhadap anak mereka itu kurang diambil berat, sebabkan mereka ini bagi sampai ke malam untuk mencari nafkah, mencari harta untuk kesenangan rumah tangga itulah, kesenangan anak-anak mereka. Jadi anak-anak ini dia jelaslah tak dapat kasih sayang sepenuhnya dari keluarga tersebut. Jadi dia lebih memilih mencari geng untuk
melepaskan ataupun mencari kepuasan mereka untuk berseronok. Okey. Yang seterusnya adalah pengaruh rakan sebaya. Okey, pengaruh rakan sebaya. Okey, kan gastolism ini bersifat kumpulan. Jadi, apabila seseorang itu dipengaruhi oleh rakannya, contoh rakannya juga di sekolah yang sama, mungkin pengaruh tersebut sangatlah kuat. Sebabnya, okey, dekat sekolah, dalam kelas sama. Lepas tu, kat sekolah, setiap hari jumpa. Dan mungkin mereka ni rapat sehingga kan rakan yang tak berapa nak baik ni mengajak dia untuk sama-sama lepak pada waktu petang ke malam. Jadi secara tidak langsung ia slow-slow mengajak dia ke arah yang tidak baik. Okey. Dan seterusnya adalah persekitaran. Okey. Persekitaran ni saya highlightkan tempat tinggal seseorang je lah. Okey, contoh persekitaran dia ataupun tempat tinggal dia merujuk kepada kawasan yang dia tinggal dan kawasan gastolism yang kuatlah dekat situ. Contoh kawasan setinggan, yang mana kawasan setinggan tu dijaga oleh gastolism, yang mana setiap rumah tu perlu membayar upah-upah kepada gastolism ni untuk menjaga keselamatan di situlah. Jadi dia berminat untuk masuk kepada grup tu, masuk gastolism tu, supaya dia rasa hebatlah masuk kawasan, masuk geng ni, rasa macam selamatlah, so nak masuk lah. Padahal gastolism ni banyak keburukan lebih kepada kebaikan. Okey. Okey, kita lihat kita akan lihat kesan yang akan terjadi jika isu gastolism ini berleluasa. Okey, kat sini saya highlightkan lagi kesan yang berlaku dekat sekolah. Okey, yang pertama adalah akan membawa kesan negatif kepada sekolah, mengganggu proses PDP, kerosakan harta benda dan mewujudkan budaya takut di sekolah. Contoh, okey, berdasarkan kes yang saya ceritakan tadi, murid itu dibuli dan mungkin murid itu selepas dibuli dia akan takut untuk hadir ke sekolah. Sebab apa? Contoh, yang membulinya tu berada dalam kelas. Jadi fokus dia untuk belajar dalam kelas tu pun mungkin terganggu disebabkan dia takut kepada pembuli tersebut. Okey, mungkin pembuli tersebut dia hanya jeling mata saja dan buat asyik-asyik just macam tu lah. Jadi kesan ni sangat memberi impak teruklah kepada sekolah dan juga komuniti sekolah khususnya. Okey, seterusnya, okey, kaedah pembentukan akhlak menurut Rasulullah. Okey, kat sini saya mengambil satu kaedah, iaitu kaedah pentarbiyahan dengan denda dan hukuman. Jadi, okey, hukuman dan denda ni merupakan kaedah terakhir dalam kaedah pembentukan akhlak Rasulullah. Ianya dilakukan secara berperingkat dan ia juga dilakukan secara berasal-asal dari ringan sehinggalah yang paling berat. Okey, kami sediakan 7 syarat untuk menghukum seseorang tersebut berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah lah. Okey. Okey, kat sini kami sediakan 7 syarat untuk menghukum. Yang pertama, tidak boleh dihukum setelah semua kaedah tarbiyah telah digunakan. Okey, kaedah-kaedah lain seperti role model, kita nasihat secara hikmah, kita one by one dengan dia, tanya elok ke tak elok ke. Okey. Kemudian tidak boleh dalam keadaan yang marah. Okey, kalau kita nak hukum seseorang tu, emosi kita mestilah stabil. Kalau kita sedang marah, mungkin kita akan lakukan satu perkara yang mungkin di luar jangkaan kita. Contoh, kita maki hamun dia ke, kalau kita nak rotan tu, kita macam lajak dia mesti sikit je, tapi kita lebih lajak sebab terlampau geram kan. Okey, seterusnya tidak pukul di tempat berbahaya.
Pukulan diperlukan dengan bilangan sedikit menggunakan alat pukulan yang halus. Jika kesalahan kali pertama, elok dimaafkan dan dinasihati. Sebaik-baiknya yang memukulnya ialah orang yang mendidik mereka. Contoh, ibu bapa mereka, cikgu disiplin, cikgu kaunseling, guru besar, macam tu. Okay. Dan yang terakhir, menjelaskan dahulu tujuan mereka memukul. Okey, macam dekat sekolah, cikgu disiplin, dia akan panggil masuk bilik dan dia cakap, awak ni dah berapa kali dah fonten kelas? Saya bagi nasihat tak? Dengar. Jadi kat sini saya nak bagi hukuman. Hukuman dia adalah rawatan sebanyak 5 kali. Okey. Seterusnya kita bergerak kepada pembentang yang seterusnya, iaitu memanfaatkan ma'alim. Okey, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan isu seks cyber. Apa itu seks cyber? Okey, seks cyber ni dikenali sebagai aktiviti seksual yang berlaku melalui media digital seperti internet ataupun telefon yang melibatkan pertukaran mesej ataupun penghantaran gambar seksual ataupun keterlibatan dalam dunia seksual. Misal kata, semua benda yang berkaitan dengan internet dan juga penggunaan telefon bimbit itu adalah seks cyber. Jadi bila ada telefon, ada internet, dia jadi besar terus dia punya skop dia. Ada seks cyber ni boleh melalui WhatsApp, boleh melalui kita buat video, boleh melalui kita melihat video, boleh melalui kita berjual beli dengan video tu. Bermacam-macam lagi lah benda yang kita boleh buat dengan adanya telefon dan juga internet. Dan ia juga merangkumilah semua seks cyber itu. Okey, untuk kesan daripada maafkan saya. Okey, sebelum kita pergi kepada kesan, kita mesti ada punca-punca dia. Punca-punca dia adalah di sini saya senaraikan ada 4 punca, iaitu yang pertama anonymity. Buat yang pertama kali dengar apa itu anonymity. Anonymity ni nama dia keprivasian. Macam kita tak ada batas. Keterbatasan kita itu tidak terhad. Maknanya orang-orang yang macam kita semua boleh jadi semua boleh ada akaun sendiri dan dia fakekan akaun dia. Dia buat akaun dan dia fakekan akaun dia dan dia buat satu laman web, laman web bucah ataupun guna kita punya nama samaran dan sebagainya untuk kita buat jual beli dengan video. Contoh misal kata, kalau kita nak senang faham isu isu tu macam isu Daddy Ash. Daddy Ash ni kan dia berjual beli dengan dia buat video daripada dia dengan perempuan-perempuan lain sehingga dia jadi famous dengan isu-isu yang dia pernah buat tu. Sebabnya nak katakan perkara ni bukan di luar negara sahaja dah ada, dekat dalam negara kita pun dah ada sebenarnya. Okey, seterusnya dengan teknologi mudah alih. Seperti yang saya kata tadi, teknologi mudah alih ni, kita ada internet, kita ada telefon, kita ada laptop, kita ada tablet. Itu semua adalah punca boleh terjadinya cybersex. Atas kita lah, kita nak guna macam mana. Okey, seterusnya yang ketiga adalah kurangnya kesedaran, iaitu beberapa individu mungkin tidak sepenuhnya menyedari risiko dan konsekuensi tindakan seks cyber, terutamanya remaja yang mungkin kurang berpengalaman dalam menavigasi dunia dalam talian. Kurangnya kesedaran. Contoh, kalau kita kanak-kanak, budak-budak kecil tengah main telefon, tengah tengok YouTube, tiba-tiba dia tersalah tekan ada iklan yang macam pelik-pelik macam dia menarik benda dia ke arah tu. Sebab kita daripada transisi kita daripada kanak-kanak nak ke remaja, kita memang ada kehendak kepada benda tu. Kita memang ada nafsu untuk nafsu kalau lelaki untuk cenderung kepada perempuan, kalau perempuan nafsu perempuan lah, macam tu. Jadi bila kita kurangnya kesedaran ataupun mak ayah kita tak cerita benda-benda yang macam tu, jadi kita rasa benda ni macam tak salah, ataupun kita rasa macam benda ni tak ada apa-apa pun yang berlaku. Dia
just bagaikan tak ada apa-apa lah, senang cerita. Untuk tekanan kelompok pula, tekanan ni daripada rakan sebaya kita ataupun daripada sekeliling kita. Dia mempengaruhi kita. Contoh, kalau kawan-kawan kita yang jenis kawan-kawan kat sekolah jenis banyak mencarut, ataupun kalau nak lebih dalam lagi ada yang jenis boleh membawa kita kepada benda-benda yang cuba tengok aku video ni. Betul? Boleh jadi kita terpengaruh juga dengan dia. Kalau kita tak pengaruh, alhamdulillah. Kalau kita terpengaruh dan kebanyakannya banyak terpengaruh, maknanya kita akan terjerumuslah ke dalam isu seks cyber ini. Jadinya sebelum tu saya tak ingat biasa kalau ni dia hawa nafsu kan. Kalau kita rujuk balik perkataan hawa dan nafsu ni, sebab tu pengenalan tadi. Hawa ni kalau kita tengok, hawa ni dia bermaksud satu macam hawa, lintasan angin ataupun macam satu lintasan dekat kita, supaya macam bila kita tengok benda tu, kita ada rasa macam satu laluan dekat kita, macam satu lintasan dekat dalam diri kita. Dan nafsu tu lah yang akan menentukan sama ada kita nak buat benda tu ataupun tidak. Okey, seterusnya. Kesan daripada seks cyber ada 4 juga, iaitu pelanggaran privasi, eksploitasi dan penipuan, pengaruh emosional dan juga dampak hukum. Kita pergi pada yang pertama, iaitu pelanggaran privasi. Seperti mana yang kita dah buat tadi, yang ada anonymity tadi. Terlibat dalam seks cyber boleh mengakibatkan pelanggaran privasi dengan gambar atau video pribadi mungkin tersebar secara meluas tanpa izin. Bila kita dah terlibat dalam dunia ni, contoh kita dah terlibat dalam, ada yang terlibat dengan video-video dan sebagainya, kita dah tak boleh delete dah sebab kita dah ada dekat dalam talian yang sangat besar. Mungkin bila kita dah delete tapi dah ada orang lain yang dah download video kita, jadi mungkin video tu dia boleh upload balik dekat dalam internet. Maknanya benda tu susahlah untuk dihapuskan bila kita dah terjebak dengan ni. Jadi kesan kepada individu tu lah, kadang-kadang individu tu dia nak bertaubat ataupun dia tak nak buat dah benda-benda macam ni, tapi dia masih lagi ada bayang-bayang dia lah yang akan mengikut, bayang-bayang gelap dia yang akan mengikut dia. Okay, seterusnya pengaruh emosional. Aktiviti seks cyber dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental individu. Seperti yang saya cakap tadi, dia akan mempengaruhi lah kita punya emosi. Bila kadang-kadang kita dah terlalu ketagih, kita nak juga buat benda tu, kita nak. Tapi bila kita nak berhenti, benda tu masih lagi jadi bayang-bayang kita. Dia akan ikut kita. Jadi dia akan jadi tekanan emosi lah bila kita tak nak buat, tapi kita rasa macam nak buat juga. Bila kita dah berhenti, benda tu ada lagi bayang-bayang dia. Jadi kita nak lari daripada dia susah sikit. Seterusnya eksploitasi dan penipuan. Ini macam isu kes Daddy Ash tu kan. Daddy Ash tu dia ada anak-anak buah dia, dia punya perempuan-perempuan dia ada berapa belas lah, dan dia buat video melalui tu, dan dia jual juga video tu. Mungkin ada juga penipuan ni, dia contoh dia tangkap budak-budak kanak-kanak dan seterusnya, dan dia jaga budak ni sampai dah besar. Budak ni tak ada pengetahuan, dia pun buat kerja-kerja yang macam ni. Ni budak tu dah tertipu lah dengan dia punya tu, dengan dia punya modus operandi. Seterusnya dampak hukum. Ni tindakan seks cyber terutama yang melibatkan peserta yang belum cukup umur dapat melanggar undang-undang dan menghadapi konsekuensi. Ini kita kalau dekat Malaysia, umur 18 ke bawah, kita boleh terlibat dengan apa-apa yang berkaitan dengan unsur-unsur jenayah dan sebagainya, seperti rokol, perlibatan dengan 18 ke atas lah. Okey, ini kita punya statistik yang kita dapat jumpa daripada berita harian, iaitu daripada laporan kicauan kesihatan remaja 2022. Seramai 154,646 remaja dilaporkan pernah melakukan hubungan seks. Kalau kita tengok, besar ke tak dia punya ni? Tapi sebenarnya besar. Kalau remaja sahaja, anggaran remaja banyak. Berapa juta remaja? 2 juta. Lebih kurang anggaran 1 ke 2 juta. Dan sebilangan kita pernah terlibat dengan hubungan seks. Remaja ni kiranya dia umur 18 tahun ke bawah, maknanya dia pernah terlibat dengan isu seks, dengan hubungan seks ni.
11% mempunyai lebih daripada seorang pasangan. 11% ada lebih daripada seorang pasangan. Maknanya dia bukan seorang, dia pernah buat dengan 2 orang ataupun ramai. Jadi boleh baca sendiri. Kita punya peratus-peratus ni 88% melakukan seks tidak menggunakan kondom. Bila tak guna kondom ni, maknanya isu anak luar nikah berleluasa, macam akan memberi kesan kepada isu anak luar nikah pula. Dia akan jadi lagi besar. Okey, ini adalah isu yang saya cakap tadi. Hot Daddy, 2 teman wanita tidak bertawar khidmat persundanan. Okey, kita pergi poin yang seterusnya, kaedah membentukkan akhlak menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah masih kanak-kanak dan bermalam di rumah isteri Rasulullah, Maimunah, beliau melihat Rasulullah bangun di pertengahan malam lalu berwuduk dan salat. Abdullah bin Abbas berkata, lalu aku pun bangun dan berwuduk sepertinya, kemudian berdiri di sebelah kirinya, lalu baginda mengalihkan aku ke sebelah kanan dan akhirnya kami solat bersama. Di sini pentingnya qudwah hasanah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun Allah ada sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Jadinya Abdullah bin Abbas ni, bila dia duduk dengan Rasulullah, dia pun rasa nak terikut dengan apa yang Rasulullah buat. Bila dia tersedar malam-malam, dia pun ikut Rasulullah. Daripada kita punya ni pun kita boleh dapat yang afdalnya untuk kita nak ikut imam, duduklah di sebelah kanan. Duduk sebelah kiri tak ada masalah, tapi duduk di sebelah kanan adalah lebih afdal. Okey, seterusnya saya serahkan kepada tentang seterusnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah saya Wafi Ahli Ramli akan meneruskan pemegangan. Okey, untuk tajuk yang ketiga ni kita akan masuk dalam tajuk sumbang mahram. Okey, sedikit definisi daripada Kamus Dewan berkenaan dengan sumbang mahram. Sumbang mahram ini terbagi pada 2 perkataan, iaitu yang pertama perkataan sumbang. Perkataan sumbang dari sudut bahasa atau istilah boleh diistilahkan sebagai tidak mematuhi adat, melanggar adat atau tidak sopan. Yang kedua adalah mahram, iaitu perkataan mahram pula ialah laki-laki dan perempuan yang diharamkan untuk berkahwin menurut agama Islam, seperti adik-beradik dan lain-lain lagi. Mereka kata sumbang mahram ni perlakuan yang dilakukan melakukan zina dengan orang yang diharamkan untuk kahwin. Seterusnya ni menurut Zuliza Muhammad Kusrin dan yang lain-lain, hubungan seksual antara seorang lelaki dengan cucu perempuan, anak perempuan, kakak, adik perempuan atau ibunya, atau antara seorang perempuan yang berumur 16 tahun atau lebih dengan datuk lelakinya, bapa, abang, adik lelaki atau anak lelakinya dengan kerelaan dan keizinan kedua-dua pihak babi. Mereka kata sumbang mahram ni sebuah hubungan yang dilakukan secara kerelaan dan keizinan oleh kedua-dua pihak yang berlaku dalam konteks antara keluarga. Seperti yang disebut dalam ayat ni lah, seorang lelaki dengan cucu perempuan yang mempunyai darah daging yang diharamkan untuknya kahwin dalam syariat Islam. Seterusnya ni adalah susur galur yang kita haram untuk kahwin lah. Untuk lelaki itu berkahwin dengan, iaitu ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, saudara-saudara bapa kamu, saudara ibu kamu, anak-anak saudara kamu yang lelaki, anak-anak saudara kamu yang perempuan, ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, atau kita panggil ibu susuan, saudara-saudara susuan kamu, ibu-ibu isteri kamu, anak-anak tiri yang dalam peliharaan kamu. Anak tiri yang peliharaan kamu pun bukan yang kita haram kahwin lah.
Okey, sebab apa? Sebab apa punca sumbang mahram ni berlaku? Di sini ada 4 antara punca yang kami kesan lah. Tidak mengamalkan kehidupan yang dianjurkan oleh Islam. Maknanya terlalu jauh lah daripada landasan agama Islam itu sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, orang zaman sekarang pun dah terlalu jauh daripada landasan Islam. Seperti kurangnya solat, kurangnya baca Al-Quran. Dan kesan daripada kita kurang daripada membuat perkara-perkara baik tu, dia menolak orang-orang ni untuk membuat perkara-perkara yang jahat lah. Seperti sumbang mahram ni yang zina lah, perzinaan. Yang seterusnya tahap kelemahan iman dalam diri. Maknanya iman dalam diri ni rendah lah. Bila tengok anak sendiri pun dah ada hawa yang lalu, angin yang lalu. Sebenarnya batasan pergaulan. Batasan pergaulan juga penting, terutama dalam keluarga kita sendiri. Mana kata sekiranya anak-anak kita masih kecil, tak apalah untuk kita beri mereka tidur bersama ke. So masa tu mereka hanya memikirkan untuk bermain saja. Tapi kalau dah besar dan dah capai umur yang sepatutnya kita pisahkan, kita perlu pisahkan mereka daripada tempat tidur mereka. Maknanya bilik-bilik pun dah perlu asingkan. Walaupun mereka boleh melihat aurat yang berada dalam rumah lah, macam rambut apa boleh, tapi bila dalam bilik perlu asingkan antara lelaki dan perempuan, agar perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku lah, seperti perzinaan kan, antara lelaki dan perempuan. Bila naiknya syahwat tu, benda ni boleh berlaku, walaupun kita tak sangka benda tu boleh berlaku dalam kalangan keluarga. Maksudnya pakaian yang tidak menutup aurat. Untuk kat rumah juga kita kena pakaian yang baik lah. Kalau dengan adik-beradik tak apalah, kalau pakai dengan pakaian yang sopan lah, tidak terlalu seksi. Tapi kalau dengan saudara mara kena tutup aurat. Okey, ni contoh kes yang berlaku lah. Tapi yang ni berlaku di Malaysia, tapi warga asing sendiri yang melakukan ni. Maknanya orang warga asing buat onar di Malaysia. Dia sehingga lahir anak, bapa tiri warga Bangladesh dipenjara 22 tahun 15 tempatan. Islam menetapkan hukuman sebat kepada berzina yang belum berkahwin dan rejam kepada yang berkahwin. Sumbang mahram boleh didakwa bawah kedudukan Seksyen 376A dan Seksyen 376B kurungan 1 Kanun Kisahkan dengan hukuman penjara dan sebatan. Dia kata kalau dalam Islam, orang yang dah berkahwin tu, kalau dia buat sumbang mahram ni, dia kena rejam sampai mati. Tapi kalau belum berkahwin boleh kenakan sebatan. Tapi kita ikut hukum yang undang-undang di Malaysia, didakwa bawah kedudukan Seksyen 376A. Maknanya dia kena hukuman penjara dan sebatan. Maknanya dia akan dikenakan dua undang-undang lah. Ni ada kaedah pembentukan akhlak menurut Rasulullah SAW, iaitu kita boleh menggunakan kaedah targhib ganjaran. Boleh dijadikan pada dua perkara, iaitu material ataupun non material. Iaitu kita boleh beli dalam bentuk wang ringgit atau benda materialis. Material ni macam suatu benda lah yang boleh nampak bila kita bagi tu. Non material ni boleh bagi daripada bentuk pujian ke, mana daripada kata-kata. Contohnya berlaku semasa Rasulullah SAW menggalakkan Umar bin Mu'an dan Ubaidillah bin Mu'an dan beberapa orang kanak-kanak berlari kepadanya. Man sabaka ila falaku, maksudnya barang siapa yang mendahului maka baginya sekian-sekian. Maknanya membuat macam konsep ada ganjaran. Buat macam ada pertandingan dan siapa yang menang boleh dapat ganjaran. Contoh yang kedua ni, contoh yang berlaku masa Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan di hadapan sahabat mana Aqra' bin Abbas. Aqra' hairan dengan perbuatan baginda, sedangkan beliau mempunyai 10 orang cahaya mata namun tidak pernah mencium mereka. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada hadis man la yarham la yarham, man la yarham. Siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayang. Mana kata kita perlulah menyayangi anak-anak kita,
bagi pujian yang baik agar mereka ni buat akhlak yang baik lah. Tapi dalam Sumpah Haram ni pentinglah kita didik anak kita dengan baik agar mereka ni tidak akan terpesonglah daripada jalan yang sebenar. Okey, sekian kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.